Apa Allah sebut dalam surah Nuh alaihissalam? Nabi Nuh ni tuan-tuan, Nabi yang ketiga. Kalau tengok dari segi Rasul, Adam, Idris, Nuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau dari segi ranking kenabian, yang keempat. Sebab dia ada Nabi Syis, anak keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Beza antara dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Beza Nabi Adam ke Nabi Nuh ni tuan-tuan is around 1000 tahun. Dan zaman Nabi Adam nak pergi ke Nabi Nuh ni, tidak ada sebarang kesyirikan, tidak ada sebarang musyrikat, tidak ada sebarang kejahilan yang berat. Zaman tu tidak ada penderhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Umat Nabi Adam solid beriman. Agama yang ada hanya amantu billah. Sallallahu alaihi wasallam. There are no berhala, no musyrik, no syirik, no, tidak ada sembahan yang selain daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Nabi Adam tidak diangkat menjadi Rasul. Sebab cabaran tak kuat dan cabaran tak hebat ketika itu. Umat dia tertib dan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Starting point tuan-tuan, bila start umat durhaka, bila start umat menyembah selain daripada Allah, bila bila Allah berikan kamu keselesaan, bila Allah berikan kamu kelapangan, bila Allah berikan kamu teknologi yang memewahkan, di situ umat mula. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad, hampa tunggu aku panjangkan usia kamu 950 tahun. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, irama dzatil ibad. Zaman dulu, zaman orang bina kota dalam bukit. Allah sebut dalam Quran ni dalil qat'i. Macam mana kita tak boleh percaya bahawa umat dulu lebih moden dan maju? Mereka bina, hari ni kita bina bangunan dalam kota raya. Zaman dulu bina kota raya atas bukit, dalam hutan. Jadi mana lagi maju tuan-tuan? Tapi apa yang berlaku? Semua kecanggihan teknologi yang saya sebut ni tuan-tuan habis rana. Sebab apa? Sebab kita menjadikan teknologi itu umat berpecah, umat berbalah. Disebabkan itu aku hancurkan kalian. Maka poin saya tuan-tuan, jangan jadi seperti umat Nabi Nuh ketika Allah panjangkan usia, Allah berikan mereka nikmat yang berganda, tetapi nikmat itu yang menyebabkan umat hancur. Zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, berlakunya pandemik pertama di dunia, berlakunya PKP pertama di dunia, berlakunya virus pertama di dunia, berlakunya kuarantin pertama di dunia. Apa dalilnya? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya telah kami mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk berikan peringatan. Ayat yang pertama, qala ya qaum inni lakum nadhirum mubin. Berkata Nabi Allah Nuh, I am your prophet, I am your messenger of Allah. Aku tak lantik diriku sendiri ni. Aku tak angkat aku sebagai alim ulama. Aku tak pernah kata aku alim ulama. Aku tak pernah suruh hampa panggil aku syekh. Aku tak angkat diriku sendiri, kata Nabi Allah Nuh alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sebagai adab kita dengan tok guru, kita kena panggil syekh, kita kena panggil tok guru. Sebab walaupun tok guru tu tak pernah kata saya ni tok guru. Nabi Nuh tak pernah mengaku aku ni tok. Aku jangan panggil aku benda yang melebih-lebih. Aku pun manusia biasa, tetapi aku utusan Allah Azza wa Jalla. Hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, senario yang berlaku hari ni, bila sedikit kesilapan dan kekhilafan yang berlaku pada mana-mana asatizah dan alim ulama. Ini saya sangat sedih berlaku hari ni. Bila mana-mana ustaz tersalah, mana-mana ustaz terkhilaf, mana-mana ustaz mungkin tersasul, lidah tidak bertulang, memang kita akan tersasul. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang bila kita sebut dalam kuliah ni laju, otak ustaz ni fikir laju, mulut dia tak selaju dengan otak yang difikir. Memang kita akan tersasul. Kita fikir benda lain tapi kita sebut benda lain, kita pun tak sebut, kita pun tak sedar. Itulah kita kata kelemahan dan ketidaksempurnaan manusia. Tapi yang saya sedih ni, bila ustaz tersalah dan terkhilaf, orang ni dia akan sebut nama ustaz tu, dia tak panggil ustaz dah. Saya kata, apa masalah kamu? Walaupun ustaz tu salah, kamu nak membetulkan kesalahan ustaz tu, kekalkan nama ustaz, kekalkan nama tok guru, walaupun tok guru tu salah. Ni bila orang salah dia tak panggil, dia panggil nama saja.
Saya pun heranlah manusia. Ini yang saya takut ni. Kita sedang mengulangi zaman Nabi Nuh ni. Dengan kecanggihan fitnah media ni, kamu dah hilang hormat pada alim ulama. Jangan sampai fatarabbasu, Allah kata, hatta ya'ti Allahu bi amri. Aku ulang balik apa yang aku buat pada umat Nabi Allah Nuh AS, disebabkan fitnah media dan teknologi. Zaman dulu lagi canggih, Allah bagi banjir besar. Zaman kita agak-agak Allah nak bagi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Baru 2 tahun PKP, baru 743 hari kita semayang berjarak. Bila Nabi Nuh berdakwah, ustaz-ustaz mengajak ke arah kebaikan, walaupun mungkin ada sedikit kekhilafan dan kesalahan yang tidak disengajakan. Umat Nabi Nuh buat apa ni? Dia punya angkat tangan, letak macam ni. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan cakap dengan anak tutup telinga. Aku nampak anak kecil. Cikgu cakap dengan budak, pelajar tutup telinga ni. Cikgu depan mata. Tuan-tuan rasa apa? Nak penumbuk ke nak pandang kencang? Punya kita biadabnya umat. Macam tuan-tuan lah. Saya tengah kuliah, tuan-tuan tutup telinga. Agak-agak saya rasa apa? Dah lah kecil. Kecil badan, kecil hati. Segala-galanya kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibuat oleh umat Nabi Nuh. Mereka mengejek Nabi Nuh. Ya Allah. Sebab tu saya takut bila hari ni fenomena mengejek asatizah semakin unbounded and unlimited. Saya rasa, hampa tak tahu ke? Umat Nabi Nuh dah buat dulu, hampa nak follow balik, hampa nak tiru. Budaya mengejek, budaya mencaci, macam saya kata tadi, Allahumma salli ala Muhammad. Bila sebelum ustaz tu kuliah, sebelum ustaz tu ceramah, hampa panggil ustaz. Tapi bila ustaz tu tersalah, hampa panggil nama dia. Apa lesen hampa untuk menggugurkan gelaran ustaz tu? Apa lesen hampa untuk menghukum kesalahan ustaz tu? Sallallahu alaihi wasallam. Ini saya rasa, ya Allah, saya rasa ini virus dalam dakwah, barah yang lagi dahsyat daripada COVID-19. Sallallahu alaihi wasallam. Saya bila cerita tajuk tafsir surah Nuh ni, saya rasa meremang dan saya takut sebab benda hak duk jadi di surah Nuh ni memang duk ada keliling kita. Hak mengejek Nabi Nuh, mengejek ustaz dah ada dah. Sallallahu alaihi wasallam. Hak rosak disebabkan teknologi. Anak-anak kita dah berapa ribu dah rosak disebabkan teknologi. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita fikir logik tuan-tuan, sebelum PKP kan, waktu PKP tu, lepas PKP ni bila kita belajar musibah COVID, musibah virus ni, logik akal masjid, kuliah, surau, majlis ilmu mesti lagi ramai sebab kita dah belajar lah. Allah ajar kita tak boleh raya 2 tahun. Allahumma salli alaihi wasallam. Logically orang mesti lagi ramai sebelum PKP, sebelum musibah. Tapi what happened? Keadaan macam tu juga. Sallallahu alaihi wasallam. Malahan mungkin lebih teruk lagi sebelum PKP. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila Allah kata Nabi Nuh ni mengajak umat dia, dia pun mengejek, dia pun mengolok, lebih kurang macam tu bahasa dia. Ni Allah sebut ni. Tuan-tuan yang minta dalil pula. Mana dalil? Ni ayat ke-7 ni, surah Al-Isra, surah Nuh AS. Allahumma salli alaihi wasallam. Allah cerita dalil qat'i jelas yang dah diputuskan. Ni saya tak baca hadis. Baca hadis ni minta hadis pula, sahih ke tak sahih ustaz? Payah pula. Baca Quran tu saya tanya pula, Quran ustaz, Quran ni sahih tak sahih? Sudah. Allahumma salli alaihi wasallam. Baca Quran pun minta dalil lagi. Payah Muslimin dan muslimat rahmatullah. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku itu yang dikatakan Allah mengayakan kamu, Allah menyenangkan kamu, sebenarnya Allah sedang menghina kamu. Sebab tu tuan-tuan, dalam sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tuan-tuan kena risau sehari kalau tuan-tuan tak sempat, terlupa mai masjid, tak dan mai kuliah. Tuan-tuan kena risau, itu takut Allah menghina tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Sengaja meeting tuan-tuan dipanjangkan, sengaja Allah lupa tuan-tuan. Allah tak jentik nama tuan-tuan, Allah tak petik nama tuan-tuan. Kita tak teringat Allah ada kuliah ke malam ni. Pasal apa saya tak tahu? Sebenarnya takut, that is a sign of kehinaan Allah Azza wa Jalla. Allah tak pilih tuan-tuan, Allah tak pilih saya. Bahaya tuan-tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Sama juga bila Allah mengayakan perniagaan kamu.
Kamu berniaga, kamu menjual dan menjajah barang-barang yang mungkin bersyubhah di media sosial. Kamu pergi umrah 7, 10, 12 kali, balik masih lagi tuan-tuan tak menutup aurat. Kamu kata Allah tak marah kot, Allah mesti redha dengan rezeki saya pergi umrah, sebab saya tak ada accident apa pun, balik umrah, balik haji, lagi kaya dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kan Allah dah kata umat Nabi Nuh ni, aku dah kaya, dah panjang umur depa 950 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka that is the meaning of istidraj.